Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala, pada malam ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu untuk menyambung kuliah kita berkaitan dengan tafsir surah Yusuf. Tuan-tuan ingat lagi ke sampai berapa kita baca ni? Sampai tamat mana tak? Ingat? Ini semua pasal tertukar Quran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari tu ni kita bincang tentang perbandingan antara kisah Israiliyat berkaitan dengan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya berbanding dengan apa yang tercatat di dalam Al-Quran, kan? Hari itu kita ceritakan betapa dalam kisah Israiliyat yang Nabi Yusuf alaihi salam ini diperintahkan oleh ayahnya untuk mengintai dan mengintip apa yang dilakukan oleh abang-abangnya. Adakah mereka tu pergi mengembala kambing sungguh ke ataupun mereka pergi mana? Ingat lagi cerita tu. Jadi bila Nabi Yusuf pergi, dia mengendap, dia mengintai, pergi dekat tempat yang sepatutnya tak ada. Tanya kat orang di situ, orang tu kata mereka ni dah pindah pergi tempat lain, mereka bawa kambing pergi tempat lain. Lalu Yusuf alaihi salam pun pergilah sampai ke situ. Bila sampai di situ, dia mengintai, dia mengintip, tiba-tiba terserempak. Salah seorang daripada abangnya nampak, lalu dia pun terus tangkap dia. Mereka kata, inilah orang yang bermimpi bahawasanya ladang dia lebih baik daripada ladang kita. Inilah orang yang bermimpi bahawasanya bulan dan bintang sujud kepadanya, matahari pun sujud padanya. Lalu mereka tangkap dia, buka baju dia, lempak masuk dalam telaga, kan? Lempak masuk dalam telaga. Baju tu pula dilumurkan dengan darah kambing. Itu cerita itu, kan? Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam surah Yusuf ini, kita mula hari itu daripada mana tadi? Arsilhu ma'ana ghadan, ayat 12. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan bermain-main. Sesungguhnya kami pasti akan menjaganya. Jadi dalam cerita Quran, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita yang abang-abang Yusuf tu yang minta kepada Nabi Yaqub, ayahanda mereka, bawa mai adik dekat kami, bagi dia main-main, bagi dia enjoy dengan kami. Kami akan jaga dia elok-elok. Dan apabila sampai di tempat yang mereka ada tu, mereka suruh adik ni, mereka pun bermain. Dan mereka tangkap Yusuf ini, mereka lempak masuk dalam gua. Dalam gua pula, dalam telaga tadi ni. Jadi cerita tu tak sama antara cerita Israiliyat dengan cerita Al-Quran. Tu yang selalu kita tekankan. Dalam kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, banyak sangat cerita yang bersumberkan Bani Israel, yang bersumberkan Yahudi. Yang mana Yahudi ni, tuan-tuan, paling kurang dia akan ubah fakta. Paling kurang. Kalau hak lebih sikit, dia bukan takat seleweng, dia akan menghina dan mencerca para Nabi dan Rasul. Bukan sikit-sikit dia fitnah Nabi dan Rasul. Tak ada Nabi dan Rasul, melainkan akan dimusuhi belaka. Itu kerana Bani
Israel, itu karenah Yahudi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itulah yang kita nak pesankan, bahawasanya bila sampai kepada tajuk umat yang terdahulu, tajuk tentang para nabi, ini semua cerita ghaib belaka, termasuk di dalam al-ghaibiyat, yang kalau tuan-tuan buka surah Al-Baqarah hak mula-mula kita baca dulu, yang tuan-tuan duk baca, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahawasanya alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Termasuk dalam perkara ghaib ialah kisah umat yang terdahulu, pasal kita tak tengok kisah ni. Maka apa saja yang berkaitan dengan depa tu mestilah datang dengan Quran, nas yang paling tepat, yang paling betul, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar ialah kitab Allah. Jadi cerita yang terdahulu, cerita umat yang dahulu apa semua tu, tengok dalam Quran ada tak ada cerita tu. Setakat mana yang Quran cerita, itulah sumber kita. Selain daripada itu, ialah apa yang sahih, yang benar datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dengan disiplin periwayatan ilmu hadis. Hak tu boleh kita terima. Adapun yang selain daripada tu, yang duduk dalam kitab-kitab yang ada, maka para ulama yang menghimpunkan itu akan menyenaraikan senarai orang yang menceritakan itu, dan mereka ini berbeza dari sudut cara penulisan, dan tidak mensyaratkan mesti nak kena sahih, tapi atas tanggungjawab ataupun atas kebijaksanaan pembaca lah untuk menilai dan menyaring apa yang dibaca. Dan kalau kita baca tafsir ini tuan-tuan, antara tafsir yang paling maksur, yang paling ada wibawa, ialah seperti tafsir Ibnu Kathir. Dan Ibnu Kathir bila letakkan riwayat-riwayat ini, dia akan buat ulasan di bawah. Dia tulis riwayat tu, dia akan ada sedikit ulasan. Pada kebanyakannya dia akan buat, walaupun ada juga tempat-tempat yang dia tak sebut. Tapi hak yang diulas tu kadang-kadang orang tak ambil, orang ambil hak cerita tu je, maka cerita itulah yang dibawa masuk dalam masyarakat. Nah, baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah cerita hari itu bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salam ini telah pun ditangkap ataupun telah dilempar masuk dalam telaga. Lepas itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana abang-abang Yusuf ini balik ke rumah. Betul cerita tu kan? Balik ke rumah. Dalam ayat 16 Allah Taala ceritakan, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di petang hari ataupun di malam hari sambil menangis. Itu kita cerita dulu kan? Tidak ke lain dah? Kemudian barulah dia explain balik kepada Nabi Yaqub ni apa yang berlaku. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Itu kita cerita itu, sambung lagi. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yaqub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya
terhadap apa yang kamu ceritakan. Maknanya kalau kita faham yang ni, hari itu kita dah sebut, dia datangkan dengan bukti, ni bajunya hak kata dimakan oleh serigala, ni bajunya penuh dengan darah. Tapi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Ya'qub tak percaya benda tu. Hari itu kita sebutkan, Ya'qub tak percaya, pasal Ya'qub sudah pun mentafsirkan mimpi di awal cerita tu, bahawasanya Yusuf akan menjadi manusia yang dihormati, manusia yang ada kedudukan, sehingga menyebabkan dia, Nabi Ya'qub, ibunya, isteri dia dan anak-anaknya yang lain akan tunduk hormat kepada Yusuf alaihi salam. Kalau kata mati dimakan oleh serigala, tak ada lah cerita tu. Itu dia. Yang seterusnya, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Kemudian datanglah kelompok orang-orang yang bermusafir, atau kita cerita orang yang berjalan berniaga. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia pun menurunkan timbanya. Dia berkata, alangkah khabar gembira, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baik, selesai itu kan. Maka tuan-tuan bawa cerita ni, daripada situ disorokkan sebagai barang dagangan, lalu dibawa sampai ke bumi yang dikenal sebagai nama Mesir. Tengok ayat 20. Itu kita berhenti sini kan? Dan sini Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita ni orang yang berdagang tu, bila dia dah ambil Yusuf, dia dah bawa. Kemudian para ulama sebenarnya dalam mentafsirkan ayat ni ada satu dua pandangan ataupun satu dua tafsiran. Satunya ialah yang disebut oleh Al-Imam Al-Biqai. Dia kata, ini lanjutan cerita yang hari itu kan, yang abang-abang Yusuf ini, dia sebenarnya jual kepada orang yang jumpa tadi tu. Walaupun dari sudut tafsiran tu tak berapa nak ngam cerita tu, tapi ini salah satu yang disebutkan. Yang dikatakan menjual ini ialah abang-abang Yusuf, dia jual kepada orang yang jumpa. Bila orang tu tarik jumpa, kawan dia pun main dekat, itu orang yang kami punya, yang kami nak jual. Maka dijual dengan harga yang murah, pasal yang penting bagi abang-abang Yusuf, yang ni boleh bagi lepaskan dia ni. Kita nak lepaskan dia ni, biar dia bawa oleh rombongan tadi, dia tidak akan berada bersama dengan kita, ayah kita tak tengok dah dia lagi lepas ni. Itu tujuannya, maka dijual dengan harga yang murah supaya orang ambil. Itu yang disebutkan dalam salah satu riwayatnya oleh Al-Imam Al-Biqai rahimahullah. Cerita yang kedua atau tafsiran yang kedua ialah selepas dibawa, yang jumpa tu tak ada siapa jual dah, dia jumpa, dia ambil lah barang tu. Itu dipanggil harta jumpa. Dia jumpa, dikira dia punya, dia ambil, disorokkan daripada rombongan yang lain. Hanya beberapa orang yang nampak, yang tahu, bawa pi sampai ke Mesir, lalu dia penjual benda tu, jual. Dan disebutkan, kalau tuan-tuan baca, hati mereka tidak tertarik kepada Yusuf kerana dia ialah anak temuan, ini orang yang dijumpai di dalam perjalanan. Jadi mereka khawatir kalau pemiliknya datang mengambilnya. Oleh kerana itu mereka tergesa-gesa menjualnya sekalipun dengan harga yang murah. Itu tafsiran yang kedua. Orang yang jumpa tu ambil, bawa sampai ke Mesir, dia terus jual dengan harga yang murah
supaya pelepas daripada tanggungjawab mereka. Kalau ada orang mai jumpa klaim, ada orang minta beritahu ini anak kami dan sebagainya, maka mereka dah tak ada tanggungjawab dah. Mereka dah jual ke orang, mereka dah ambil duit, habis, selesai cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman adanya perhambaan dulu, sebenarnya ada kes-kes yang, kalau siapa rajin tengok dulu, zaman dulu 80-an kan, ada cerita apa? Kunta Kinte kan. Saya tengok lama dulu kan. Orang belah Amerika ni, dia pergi sampai ke belah Afrika, dia memang buru, dia memang tangkap puak-puak Afrika ni, bawa ke negeri mereka jadi hamba abdi. Betul tak? Itu satu bentuk keadaan yang bukan saja sebenarnya di belah Amerika tu, dia juga ada di tempat-tempat yang lain. Arab juga ada jenis yang macam ini. Yang mereka sebahagian tu ialah kadang bergaduh, berperang antara kabilah dengan kabilah, maka yang kalah tu akan diambil untuk dijadikan hamba. Ada juga yang kes terjumpa, jumpa kat tengah jalan, mereka ambil dan dijual. Bila ambil, orang yang memiliki itu akan jual. Kalau ialah jual tu sebagai satu punca pendapatan. Kalau tuan-tuan perasan, dalam keluarga Nabi SAW, ada salah seorang di kalangan sahabat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Zaid bin Harithah ini ialah seorang kanak-kanak yang telah ditangkap, lalu dijadikan hamba abdi dan dijual di kota Mekah. Masa dia dijual di Mekah tu, Khadijah radhiyallahu anha nampak, Khadijah beli dia. Khadijah hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri belikan hadiah kepada suami. Hadiah tu dalam bentuk kita katakan budak, khadam, ataupun kita katakan sebagai hamba abdi lah ayatnya. Baik, jadi bila dapat Zaid kepada Nabi SAW, Nabi baik dengan dia, Nabi sayang dia, Nabi bela dia bagaikan anak. Di samping dia tolong kerja-kerja rumah Nabi, dia tolong urusan harian Nabi, dia juga Nabi layan sebagai seorang anak. Sayangnya Nabi kepada Zaid ni, sampaikan Nabi namakan Zaid itu dengan Zaid bin Muhammad. Nabi tukar bin dia kepada Zaid bin Muhammad. Dan itu memang merupakan antara adat orang-orang Arab zaman tu. Bila mereka ambil anak angkat, mereka ambil anak bela orang bagi dan sebagainya, mereka akan tukar bin budak tu kepada nama mereka sendiri. Sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapa-bapa mereka, yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah. Allah Ta'ala perintahkan supaya panggil budak ni bin dengan nama bapa dia yang betul, bukan nama pak angkat. Maka bila turun ayat yang macam itu, Nabi SAW terus tukar balik nama Zaid tadi ni kepada Zaid bin Harithah, nama pak dia yang asal. Dan Nabi SAW larang. Bila turun perintah itu, maknanya dilarang untuk menasabkan anak yang bukan sebenar kepada bapaknya yang bukan sebenar. Mesti ambil bapaknya yang sah. Haram hukumnya binkan kepada pak yang lain. Sayang macam mana pun dengan anak tu, tetap kena pulangkan nama tu kepada pak dia. Itu yang lebih adil di sisi Allah Ta'ala. Kalau siapa yang sangka dak kesian kat budak ni, sayang, kita sangka adil untuk kita, adil untuk budak tu, tetapi dia tidak adil di sisi Allah. Jangan pandang remeh tuan-tuan benda-benda ni. Ramai ikut celah-celah kampung tu, kadang-kadang ada anak beli bagi kat orang, orang pun ambil bela daripada awal lagi. Bela daripada awal takkan nak bin depa, bin kita lah. Bin kita tu kita yang sangka, tapi Quran tak suruh lagu tu. Nak jadi kuat lagi cerita Nabi biasa buat dan Nabi tukar balik. Ini penegasan ni tuan-tuan. Dan anak tu pula kalau dia tahu dia bukan bapa dia yang betul itu,
dia tetap kekal dengan yang tu, berdosa dia pula. Wajib dia tukar. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man intasaba ila ghairi abihi au ila ghairi maulahu fa alaihi la'natullahil mutatabi'ah ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya atau kepada maulanya, maka ke atasnya laknat daripada Allah yang berterusan sampai hari kiamat. Kalau kita gamak nak tanggung laknat Allah Ta'ala sampai hari kiamat, pulang tuan-tuan. Kalau tidak, memang pakat kena tukar. Pilah. Orang kata susah lah apa semua. Susah yang sekejap di dunia ini demi mentaati perintah Allah Ta'ala. Tukarlah kat semua dokumen yang ada. Itu penting. Baik, cerita Zaid ni tadi. Zaid ni bila dah dijadikan anak angkat kepada Nabi, suatu hari pak dia dengan adik-beradik dia, kaum keluarga dia, mai daripada belah kampung mereka tu cari anak yang hilang ni. Cari, jumpa. Dengar kata nu ada di rumah Muhammad tu. Maka Harithah dengan kaum keluarga ni pergi cari, turut sampai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai rumah Nabi, depa pun minta balik anak depa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kat dia, tapi kawan dia pun minta hak dia, anak dia yang orang curi, hilang, pergi jual jadi hamba pula. Tapi cuma alhamdulillah nasib Zaid pasal dia duduk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi panggil Zaid, Nabi bagikan kepada dia pilihan, nak balik silakan dengan ayah dan semua balik, nak ikut keluarga, ataupun kalau nak kekal di sini pun Nabi tak halang. Maka bila diberikan pilihan itu, Zaid bin Harithah ini kemudiannya mengambil keputusan pilih untuk tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita jadi hamba. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kes yang macam tu memang banyak. Kalau tengok tamadun belah Korea, cerita macam mana, Jepun macam mana. Salah satunya macam kes yang dalam cerita Nabi Yusuf ni, jumpa kot tengah berjalan ke tepi padang pasir ke, ataupun depa kidnap ke apa ke, depa jual. Dan bila jual dapat duit. Baik, habis dah kena beli ni. Nabi Yusuf dah dibeli. Siapa yang beli? Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat 21. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan orang yang membelinya daripada Mesir, mana orang daripada Mesir yang membelinya, yakni yang membeli Yusuf, berkata kepada istrinya. Para ulama tafsir kata yang beli ini adalah salah seorang daripada bangsawan, daripada kalangan keluarga Raja Mesir, dan istrinya dikatakan bernama Zulaikha. Betul ke Zulaikha nama? Wallahu alam. Quran tak sebut. Ini apa nama? Ini termasuk di dalam fakta yang diceritakan oleh Bani Israel. Bani Israel yang buh nama raja tu namanya Qitfis. Isteri dia tu nama Zulaikha. Jadi dalam bab nama ni tuan-tuan, bukanlah benda besar. Kok betul nama dia yang ni pun tak apa, barangkali nama dia yang lain. Tapi yang penting watak tu memang ada. Hak beli tu ialah salah seorang daripada pembesar Mesir, dan yang isteri dia ada seorang isteri. Pasal cerita dalam Quran kata hak beli tu cakap dengan isterinya. Maknanya dua watak suami isteri tu ada. Nama apa? Wallahu ta'ala a'lam. Tidaklah diketahui secara muktamad apa namanya, pasal Quran tak sebut, Nabi SAW pun tak namakan dalam mana-mana hadis yang sahih. Jadi kalau tuan-tuan kata namalah Zulaikha, tak apa, nama pilih Zulaikha pun. Kalau kata tukar nama lain, tukar pilih nama apa pun. Yang penting orang tu memang ada.
Yang tak kenal kita kata apa? Ialah apabila kita menamakan dia, kita anggap nama tu itulah satu-satunya nama, ataupun itulah nama yang pasti. Lepas tu boleh buat jampi pula, boleh buat doa kenduri kahwin pula lah. Sebagaimana kau satukan hati Yusuf dan Zulaikha. Bilanya yang Zulaikha dan Yusuf ni bersatu, doa tu kan doa kenduri kahwin tu kan. Seperti kau satukan hati Muhammad dan Khadijah. Tu betul lah kan, nikah dah. Lagi siapa? Sulaiman dan Balqis. Bila masa Balqis tu menikah dengan Sulaiman, tak ada sebut dalam Quran pun, hadis pun tak sebut. Yang ada Balqis tu mai sampai ke singgah sana Sulaiman, dia angkat kain dia pasal terkejut, nampak macam ayak kan. Quran cerita banyak tu je pun. Yang mereka dilajak pergi cerita mereka menikah lah lepas tu apa semua, yang tu tak tahu, tidak dikhabarkan oleh mana-mana sumber yang boleh dipercayai. Demikian juga dengan Zulaikha ni, yang Quran sebut dia isteri kepada pembesar Mesir tu. Bila dia menikah dengan Yusuf tak tahu. Jadi doa-doa yang macam tu boleh padam buang lah, tak ada kena mengena. Mereka kalau tuan-tuan kata dak ujung kampung kami mana seorang Yusuf, seorang Zulaikha, tak apalah tu. Hidup dia rukun aman dan damai, tak apa kan. Jangan kita anggap nama-nama tu sebagai nama yang suci. Nama ni nama tak kena masuk dalam doa macam tu. Pasal doa adalah ibadah. Minta kebaikan fine, betul minta kebaikan, tapi contoh tu janganlah dicontohkan dengan benda-benda yang tak pasti, ataupun contoh yang pasti salah umpamanya. Baik, jadi lelaki ini berkata kepada isterinya yang dinamakan Zulaikha. Kita boleh pilih Zulaikha pun Zulaikha lah. Dia kata, berikanlah kepadanya layanan yang baik. Akrimi mathwahu. Berikanlah kepadanya tempat. Mathwah ni maknanya tempat tinggal yang elok. Akrimi, muliakan dia. Maknanya berikan tempat dan layanan yang baik kepadanya. Asa ayyam fa'ana, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita. Ataupun nattakhidhahu walada, kita ambil dia menjadi anak angkat. Kita ambil dia jadi anak. Ini pesan daripada lelaki yang beli dengan harga murah tadi ni di Mesir. Dia beli, bawa balik rumah. Nah, ambil yang ni. Asa ayyam fa'ad, jaga dia elok-elok, bagi tempat tinggal yang elok pada dia. Bila dia katakan kenapa barangkali dia boleh memberikan manfaat kepada kita, pasal bila dia ada di rumah, adalah kerja buat di rumah yang dia boleh tolong, yang dia boleh buat, dia boleh menjadi pembantu. Kan rumah orang besar-besar kan dia ada, kalau Presiden Amerika ada butler kan, ada tukang jaga tu, ada, kalau kita pun biasa-biasa pun ada pembantu rumah kan. Pembantu rumah mai sampai sebarang sana, mai dia ceruk kampung, dia akan memudahkan kerja. Kalau tak sakit lah. Kalau jenis pembantu rumah jadi lari, lepas tu lagi sakit kepala. Atau pembantu rumah yang tolong perhabis kata benda, kerja tak pernah jalan, tu sakit kepala lah. Baik, dia sebutkan kalaupun ataupun kalau tak mau jadi buat kerja, jadikan dia sebagai anak. Jadikan sebagai anak. Nampak tuan-tuan? Okay, tuan-tuan nak kena baca ni, ada satu perasaan tau. Abang-abang Yusuf masa lempak masuk dalam telaga, tujuannya sebelum tu, abang-abang Yusuf cadang untuk jauhkan Yusuf daripada pandangan mata ayahnya. Pilihan yang paling ekstrim, bunuh. Pilihan yang kedua, yang kurang sikit ekstrim, lempak pergi tengah padang pasir sana, biar dia ruyup sendiri, matilah tu. Tapi kita tak bunuh, mana dia mati sendiri. Pilihan yang ketiga, yang ringan, masukkan dalam telaga. Kut-kut ada orang kutip bawa pergi ni. Ada orang kutip dan bawa dia pergi. Ya, pilihan ketiga yang diambil, maksudnya ketika abang-abang Yusuf lempak masuk dalam telaga, mereka tak pernah sangka yang budak ni kemudiannya akan duduk di rumah orang besar di Mesir. Abang-abang yang lempak adik kecil ni tak pernah sangka yang dianggap akan mungkin dikutip oleh orang, akan jadi hamba abdi, bawa dalam perjalanan mungkin susah. Rupanya kawan yang beli tu, yang ambil kutip tu, pi jual pula dah. Dan yang belinya ialah orang senang. Yang beli tu adalah pembesar negara.
maknanya duduk dekat rumah yang elok, makan pakaiannya pula diarahkan oleh orang yang beli tadi supaya dapat layanan yang baik. Nampak tak tuan-tuan? Percaturan manusia dengan satu keadaan, Allah Ta'ala aturkan dalam keadaan yang lain. Maka kita tak boleh nak sukat benda dunia ni dengan semata-mata yang kita punya andaian, pemikiran kita, strategi kita, tanpa kita mempedulikan apa yang Allah Ta'ala akan aturkan. Maka di sana kita kena tahu bahawasanya kita merancang, Allah Ta'ala punya perancangan yang lebih baik. Kalau kita sangka kita nak buat buruk, nak buat penaya kepada orang dengan segala apa yang kita rancang dan yang kita buat, Allah Ta'ala barangkali punya perancangan yang lain daripada apa yang kita sangka. Kita nak akan susah kepada orang, kita nak kenat dengan orang, barangkali Allah Ta'ala akan bela, Allah Ta'ala akan bela, Allah Ta'ala akan berikan yang lebih baik kepada orang tersebut. Senantiasa kena ingat yang tu. Bila sampai kepada tahap ini, maka kita tahu hidup Yusuf sudah ada sikit perubahan dalam tempoh beberapa hari itu. Lepas dia dikhianati itu, maka dia sudah ada satu perubahan, duduk di rumah yang elok. Yang tu. Baik, dan Allah Ta'ala tegaskan kepada kita hal ini, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard, dan demikian itulah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, yang di bumi Mesir itu. Allah Ta'ala kata Allah berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di bumi Mesir. Apa kedudukan yang baik untuk Yusuf? Dia duduk di rumah salah seorang daripada pembesar negara. Dia duduk di rumah. Kalau kita ibaratkan raja-raja Arab ni kan, raja-raja negeri kan, dia ada putera ni, raja kecil besar, raja kecil bongsu, raja apa semua tu kan. Salah satu rumah tu lah dia duduk. Itu. Ini keadaan Yusuf yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tambah lagi, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan agar kami ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil ini maknanya menta'bir, mentafsir, menghuraikan. Al-ahadits maksudnya mimpi. Permulaan cerita Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, Yusuf ni sendiri yang bermimpi. Di pertengahan, bukan pertengahan, baru 1/5 perjalanan surah ni, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, Allah ajak Yusuf untuk menghurai dan mentafsirkan mimpi-mimpi. Maka selepas daripada ni tuan-tuan, kita akan jumpa episod-episod mimpi, dan ia dihuraikan oleh Yusuf alaihi salam. Maka rasanya saya dah cerita kat tuan-tuan dulu bahawasanya mimpi adalah antara benda yang boleh ditafsirkan, benda yang boleh dihuraikan, diterjemahkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Ada jenis-jenis mimpi. Ada mimpi yang memang sekadar mainan tidur, tak ada makna apa, kita pun letih macam tu je. Kalau suruh ingat balik, tak ingat dah, tapi mimpi letih. Kita fikir banyak pasal orang, kita sembang pasal satu-satu benda, dia masuk dalam mimpi kita. Bahkan kadang-kadang jadi mengigau dengan mimpi itu, terganggu jiwa kita. Ada juga mimpi yang dikira sebagai nightmare, kan, yang menakutkan, berpeluh-peluh kita. Jenis-jenis mimpi yang macam tu adanya adalah sebahagian daripada gangguan syaitan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi cerita, Nabi beritahu kalau seorang tu mimpi yang tak elok, bila dia bangkit, Nabi suruh dia hembuih sikit ludah 3 kali, beralih tempat tidur. Beralih daripada tempat tidur. Jangan tidur rasa juga, beralih sikit. Itu adalah sebahagian daripada gangguan syaitan. Dan juga kalau kita tengok daripada pengalaman orang-orang yang melakukan rawatan terhadap gangguan makhluk halus ni, antara simptom gangguan itu ia datang daripada mimpi. Mimpi buruk yang berulang-ulang, benda yang sama, berulang benda yang sama. Jaga. Yang tu ada kemungkinan, walaupun bukan mesti, ada kemungkinan ia adalah sihir yang dihantar ataupun gangguan-gangguan daripada syaitan. Bila ada macam tu, apa ubat paling mujarab untuk elak gangguan ni?
Tak ada lain tuan-tuan, tak ada lain. Memang kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi cari apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah yang paling kuat pun. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kalau rasa tak hafal, nak hafal ayat apa? Hafal ayat apa? Doa tu. Hak tu yang Nabi baca. Nabi baca isti'adzah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bukan kata masa tidur, sebelum tidur saja. Dalam solat, dalam, bukan luar, dalam solat Nabi baca isti'adzah ni. Selepas Nabi doa istiftah habis, lepas habis doa istiftah, sebelum bismillahirrahmanirrahim, Nabi baca isti'adzah ni dulu. Bukan baca kat luar, baca kat dalam. Tuan-tuan tak lagi baca kat luar, dalam tak baca. Luar tu tak apalah, baca pilah macam mana pun. Hak dalam tu lah kena baca. Ni hak luar tu berjela-jela baca, dalam tak baca. Hak dalam tu sunnah Nabi, buat dapat pahala lagi. Kemudian kita ikut hak Nabi tunjuk pula tu. Dan dia lebih mujarab dan lebih bermanfaat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, barulah baca Fatihah tu. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca panjang pun tak apa. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Dalam hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Daripada ludahannya, tiupannya dan hembusannya. Itulah lebih kurang. Baca yang tu. Kalau rasa-rasa ada jalan tiba-tiba meremang, ceri mulut tengkuk kan. Rasa apa nama? Rasa lain macam naik meremang bulu ni, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sangat mujarab. Nah, baik, kembali pada cerita mimpi tadi ni, maka itu antara mimpi-mimpi yang ada tafsiran dia, ataupun ada sesuatu di sebaliknya. Dan Nabi SAW pernah bermimpi. Banyak mimpi Nabi. Antara mimpi Nabi itu ialah sebelum berlakunya perang Uhud. Sebelum berlaku perang Uhud, Nabi bermimpi. Mimpi Nabi itu ialah ada lembu yang mati. Apa lagi mimpi Nabi itu? Dan Nabi memakai baju besinya dan tidak ditanggal. Tak ingat lebih kurang mimpi yang macam tu. Dan Nabi mentafsirkan perang Uhud tu ialah orang Islam menang. Maksud menang ialah tentera Quraisy, dia mai daripada Mekah tu, dia kira nak langgar, dia nak memusnahkan Madinah. Bila sampai di medan Uhud, berlakulah perang Uhud macam yang tuan-tuan selalu dengar cerita tu. Maka tafsiran Nabi ialah lembu yang terkorban itu ialah ada di kalangan sahabat Nabi yang akan terkorban syahid. Dan memang sungguh antara yang terkorban ialah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paknakan Nabi, dan ramai lagi sahabat yang lain yang mati syahid, yang cedera dan sebagainya. Tapi dalam keadaan itu Nabi mimpi yang Nabi masih dengan memakai baju besi, dan benda itu tak tertanggal. Lebih kurang macam itulah mimpinya. Membawa maksud Madinah tidak jatuh daripada penguasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu Nabi confident untuk turun berperang. Ada tafsiran mimpi. Serupa juga Nabi mimpi Nabi masuk ke kota Makkah dengan memakai ihram dan bertalbiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu itu tandanya yang Allah Ta'ala izinkan orang-orang Islam akan pi untuk buat umrah. Tawaf Kaabah ni bila buat umrah kan, tawaf dengan pakai ihram, kemudian bersa'i. Dan bila Nabi mimpi yang tu yang Nabi pi dengan para sahabat bersiap-siap untuk pi umrah pada tahun tu. Rupa-rupanya bila sampai di Hudaibiyah, Nabi dan para sahabat tertahan di situ, tak boleh pi, tersekat dekat situ pasal dengar cerita orang Quraisy sudah pun bersiap, kalau Muhammad masuk kita akan serang. Maka Habib pi dah, lepas tu buat rundingan dan apa semua. Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita perjanjian damai Hudaibiyah tu. Maka pada tahun itu Nabi tak masuk pun kota Mekah untuk buat umrah.
maka umrah itu sudah pun tertangguh, tertahan. Bila tertahan, Nabi pun bayar dam, para sahabat bayar dam. Maka tahun depannya pula, tahun berikutnya pula, ke dalam tempoh perdamaian itu, dalam tempoh gencatan senjata, Nabi dan para sahabat masuk kota Mekah dalam keadaan aman dan damai, mengerjakan umrah. Itu dua. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Anas cerita bila ditanya kepada Anas, berapa kali Nabi buat umrah? Anas kata 4 kali. Hadis Bukhari. Kali yang pertama yang Hudaibiyah tu, yang tu tak buat umrah, yang tu niat untuk umrah, pakai dah ihram, berhenti di Hudaibiyah, tak boleh masuk Mekah. Siapa yang biasa pergi haji, biasa pergi umrah, tuan-tuan tahu kan, Hudaibiyah tu tara nak sampai ke Mekah tu, nak naik bas tu jauh juga tu, setengah jam juga perjalanan tu. Yang tuan-tuan singgah muzium, singgah ladang unta apa semua tu. Nabi tertahan di Hudaibiyah tu. Itu kali pertama tak buat umrah, patah balik. Yang kedua kata Anas ialah umratul qada. Nabi buat umrah qada kepada hak tahun lepas yang tak boleh masuk tu. Tu umrah yang kedua. Nabi bermiqat di Dhul Hulaifah, Abyar Ali. Sekarang saya buat nama kat masjid tu kan, namanya Abyar Ali. Siapa yang biasa pergi haji, pergi umrah, hak tu dia mungkin boleh ingat, insyaAllah. Itu kali kedua. Kali yang ketiga Nabi buat umrah, kata Anas bin Malik, ialah selepas pembukaan kota Makkah. Nabi masuk kota Makkah, Nabi tawan Makkah, musnahkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Kemudian Nabi keluar dengan para sahabat untuk berperang dengan beberapa kabilah yang lain. Balik daripada situ, Nabi keluar pergi ke Ja'ranah. Sampai di Ja'ranah tu, Nabi berihram di situ, miqat di situ, baru Nabi masuk Mekah balik. Maknanya dalam tempoh 3 tahun tu, kali ketiga tu, tahun yang berikutnya tu. Itu umrah yang ketiga. Dan umrah Nabi yang keempat kata Anas ialah ketika hajjatul wada', ketika haji perpisahan. Bila Nabi buat haji qiran, maknanya ada haji dan umrah sekaligus di situ. Itulah 4 kali umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perjalanan yang berasingan. 4 perjalanan yang berasingan. Tahun pun lain-lain. Bukan Nabi pergi sekali masa tu duduk melengung 2-3 hari, keluar pula pergi umrah lain, tak ada. Tu Nabi tak buat. Nabi mai tahun depan pula baru sekali lagi. Dalam tempoh beberapa hari lepas Nabi berumrah tu, Nabi akan memperbanyakkan tawaf di Kaabah. Baik, itu cerita tentang mimpi dan kemudiannya direalisasikan. Mimpi itu terhasil. Bukan tahun tu, tahun berikutnya. Jadi kembali kepada kisah Yusuf alaihi salam ini, Allah Ta'ala bagi tahu bila dah dia duduk di rumah itu, Allah Ta'ala kata walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, untuk kami mengajar dia akan tafsiran terhadap mimpi-mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan Allah Maha berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu yang saya katakan tuan-tuan tadi, bila kita sampai kepada episod ini, sampailah kita menggambarkan Yusuf ini dibawa masuk dalam rumah pembesar Mesir ini, tuan-tuan nak kena bayangkan, lain yang dirancang oleh abang-abang Yusuf, lain yang dapat, yang ditanggung dan diterima oleh Yusuf. Yang diminta itu ialah keburukan, tapi yang dapat kat Yusuf ialah kebaikan. Kenapa? Kerana Allah Maha menguasai urusannya. Kita merancang dan Allah Ta'ala punya perancangan, dan perancangan Allah Ta'ala itu tak ada siapa yang boleh halang. Itu yang diajarkan kepada kita doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang Nabi baca selepas daripada salat. Dan doa ini juga Nabi baca ketika i'tidal. I'tidal, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Banyaklah bacaan tu, mil as-samawati wa mil al-ardi, apa semua tu. Ada salah satu daripada rangkaian perkataannya, Nabi berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak akan ada penghalang di atas apa yang telah engkau berikan.
wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada yang boleh bagi di atas apa yang telah engkau halang. Sama macam kisah Yusuf ini. Orang duk rancang, ni abang-abang duk rancang, orang duk rancang. Tapi bila Allah Ta'ala sudah menentukan untuk Yusuf dapat duduk di rumah yang elok, walaupun orang merancang untuk dia bagi keburukan, dia dapat yang elok. Sama dengan kita, tuan-tuan. Kita rancanglah untuk kita buat macam-macam, kita sangkalah kita dapat. Dan kalau Allah Ta'ala nak bagi kat kita apa yang benda tu, siapa pun tak boleh halang. Buatlah macam mana pun, tetap juga kita akan dapat. Demikian sebaliknya, kalaulah kita dah Allah Ta'ala tak bagi kat kita, bila Allah Ta'ala dah halang benda tu, tak ada siapa boleh bagi apa kat kita. Jadi itu adalah satu benda yang kita kena redha. Bila kita baca doa tu dalam bentuk kita redha dengan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu macam mana apa yang akan kita terima, apa yang menimpa kita, tapi kita mengharapkan kebaikan. Di samping itu kita kena redha apa saja yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Kita usaha sebaik-habis baik, tapi Allah nak alang-alang. Orang buatlah macam-macam, pi tabuk baja, beli benih padi yang paling baik, contoh. Beli benih padi yang paling baik, buh baja yang paling elok, jaga betul-betul, buh racun betul-betul, tak ada penyakit, tak ada hawak, tak ada apa pun tak ada. Hari kita menuai, pakak-pakak menuai belaka, buh dalam mesin, buh dalam guni, masuk dalam lori. Baru jalan 100 meter, lori terbalik, masuk dalam parit balik. Biasa jadi tak? Betul, boleh bayar tak? Tuan-tuan punya jaga daripada awal berbulan-bulan ni, musim tu punya jaga elok, dapat timbang punya bagus, masuk dah dalam guni, masuk dalam lori ni, nak hantar api. Tiba-tiba jalan lori terbenam tayar, jatuh terbalik, semua masuk dalam parit balik. Nak beli apa? Padi terendam air, timbang berapa dia nak terima? Kata kalau tak guna apa dah. Tu kata orang tua, idza ja'al qadar umyal basar, bila datang qadar Allah Ta'ala ni, mata pun tak nampak. Macam tu apa pun, tuan-tuan, macam-macam kan. Kita sangkalah kita dapat projek yang tu, tender ramai bagi kat kita, elok dah nak bagi, tiba-tiba batal, program batal. Nak kata apa? Baik. Jadi kita kena ingat, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala maha berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Orang tak perasan pun tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kita suka nak tunggu benda yang magic, nampak benda yang nu, benda ajaib yang tu, ajaib yang ni. Sedangkan yang kita duk nampak hari-hari ni, inilah bukti yang sangat nyata kekuasaan Allah Ta'ala, tak ada tolak bandingnya. Tapi yang kita dah nampak ni tak heran pun. Kita dah heran sekejap lagi nampak buah nyok, nampak muka macam muka orang, kan? Hari tu dia tengok nyok apa lah, macam muka orang kan, ataupun hak menitih tak berhenti ayak lah apa semua tu. Hak tu yang kita sangka ajaib sangat. Tok sangka kalau banjir tu orang lain semua kena, kita tak kena, ajaib sangat. Selama ni hujan tak banjir pun tak ajaib, ajaib juga. Itu kuasa Allah Ta'ala belaka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah pesan kepada kita, walakinna aktsaran nas, kebanyakan manusia. Mudah-mudahan kita tak jadi macam kebanyakan manusia. Allah Ta'ala sebut kebanyakan manusia, kita minta kepada Allah Ta'ala biar kita tak jadi yang kebanyakan tu, kita jadi yang sikit. Banyak dalam Quran jangan cerita hak sikit. Hak sikit itu bernilai. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sikit dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi dalam ramai hamba Allah Ta'ala, kita minta jadi hak sikit tu. Sikit hak mana? Sikit tu yang dikatakan bersyukur, hak tu kita nak. Dalam ramai-ramai manusia yang tak tahu, kita nak jadi yang sikit. Sikit yang mana? Sikit yang mengetahui bahawasanya Allah Maha berkuasa atas segala urusannya. Doa bagi kita dapat golongan yang sikit tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itu ayat 21. Kita sambung sikit lagi ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini tuan-tuan, maknanya cerita kepada kita apa? Daripada umur Yusuf ini mungkin awal remaja, belah-belah tahun macam tu, duduklah di rumah tu. Lepas duduk sekian lama, walamma balagha ashuddahu, bila sampai umurnya, cukup umur dewasanya. Berapa umur dewasa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Wallahu ta'ala a'lam. Para ulama berbeza dalam mentafsirkan. Ada yang kata umur cukup 40 tahun, sebagaimana umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu di Gua Hira. Kan Nabi masa terima wahyu di Gua Hira tu, umur Nabi 40 tahun. 40 tahun tu bukan kira 40 tahun genap ikut bulan, tapi 40 tahun kira cukup ikut tahun. Pasal Nabi lahir Rabiul Awal, peristiwa di Gua Hira itu disebutkan oleh para ulama berlaku di bulan Ramadan. Jadi bukanlah kira genap 40 tahun tu macam tuan-tuan pergi sambut birthday tu. 40 tahun tu maksudnya ikut tempoh bulan. Bulan mengikut kiraan kalender. Mana ada kalender hijrah masa tu? Kalender ikut bulan. Bila kalender ikut bulan ni tuan-tuan, maksudnya sebulan ada 29 ataupun 30 hari. Kalau kalender ikut matahari, dia macam yang tuan-tuan pakai kalender Masihi tu. Apa nama tau? Gregorian. Kan? Hak tu dia 30 dan ataupun 31 hari. Bulan kita bulan 2 ni ada 28 hari. Beza tu, tingkah setahun ada dalam 15 hari. Dan kalender Islam yang ataupun kalender ikut bulan ni pula, dia tak boleh 29 hari untuk satu bulan tu berturut-turut selama 3 bulan, dia tak jadi. Ataupun 30 hari pada setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut, dia tak jadi. 29, 30, 29 ataupun 29, 29, 30. 30, 30, 29. Itu dia punya aturan dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, balik lagi tengok kalender, atau balik tengok. Dia tak ada 3 bulan berturut-turut dengan jumlah hari yang sama. Wallahu a'lam. Itu apa hikmahnya. Jadi bila kata balagha ashuddahu, cukup umur dewasa Yusuf ini, sebagai ulama kata tadi 40, macam umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata dah awal lagi. Yang awal lagi kata bila? 20 daripada umur 30 tahun. Jadi kaul yang pertengahan di kalangan ulama ialah antara 30 ke 40 tahun. Itu adalah umur dewasa bagi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam, barangkali dari sudut penceritaan dan sebagainya dia belum 40 lagi tu. Mungkin dalam 30 tu sedang-sedang lah. Awal sikit. Dan kena ingat tuan-tuan, sukatan umur mereka ni zaman ini bukan macam umur kita. Umur kita 60 tahun padam dah. 60 elok umur pencen, tak ada send off lagi pun happy dah. Lebih-lebih sikit kan, 70, 80 tak lajak lah, pergi 120 tak ramai. Tapi umur zaman Nabi Yusuf ni, ini umur semua lanjut belakang ni, 100 ke atas tu. Jadi kalau 30 ke 40 tu masih dikira awal dewasa. 40 tu kira elok sangat, baru muda lagi. Pasal memandangkan nisbah umur tu cecah 100 ke atas. Baik. Jadi apa yang sebenarnya dengan umur ni? Maknanya tuan-tuan, pada tempoh hayat manusia ni, dia ada satu tempat dia berhenti ataupun tempat permulaan hidup dia yang baru. Dalam Quran Allah Ta'ala ada ceritakan tentang umur 40 tahun sebagai permulaan yang baru kan. Jadi tentang Nabi Yusuf ini, pada sampai umur dewasanya tu antara 30 ke 40 tu,
Allah Ta'ala kata atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan. Perkataan hukmah, hukum itu dia merujuk kepada beberapa ciri. Yang pertamanya ialah ihkam, membawa maksud teguh. Ihkam membawa maksud cantik dan kukuh. Cantik. Ihkam juga membawa maksud kebijaksanaan. Bawa kepada hikmah, dia membawa maksud kebijaksanaan. Pasal tu bila dia katakan hukum, hukum tu maksudnya ialah satu keputusan yang didirikan di atas fakta yang kukuh dan elok dan dinilai secara bijaksana. Yang dipanggil hakim itu orang yang menjatuhkan hukum, dia sepatutnya ada ciri-ciri itu, adil, elok dan bijaksana. Di dalam bab ini para ulama mentafsirkan hukmah di sini, hikmah ini merujuk kepada kenabian. Merujuk kepada kenabian. Kenabian itu merupakan salah satu daripada kebijaksanaan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka Al-Quran, baca surah Yasin. Tiap-tiap minggu duk baca surah Yasin. Allah Ta'ala kata apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Bijaksananya Al-Quran itu pasal apa? Pasal ia diturunkan oleh Allah Ta'ala yang maha bijaksana melalui utusan malaikat Jibrilnya yang bijaksana kepada Rasulnya yang bijaksana, mengandungi ajaran dan segala panduan yang bijaksana. Maka orang-orang yang menerima panduan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul yang bijaksana tadi adalah orang-orang yang bijaksana. Itu kandungan wal Qur'anil Hakim. Itu maknanya kenabian tadi. Jadi Yusuf alaihi salam ini Allah Ta'ala kata Allah berikan kepadanya hukman wa ilma, kebijaksanaan, hikmah dan ilmu. Itu juga nak kena faham. Kenabian juga menuntut kepada ilmu. Dan bila jadi nabi, maka Allah Ta'ala berikan kepada nabi tersebut dengan ilmu. Yang paling awal Allah Ta'ala bagi ilmu ni tuan-tuan ialah Adam alaihi salam. Allah Ta'ala kata wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah Ta'ala mengajar Adam nama-nama seluruhnya. Thumma aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah Ta'ala paparkan, tunjukkan kepada para malaikat. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula, tunjuk, beritahu kepadaku nama-nama benda ni. Malaikat kata apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Tuhan, tidak ada pengetahuan bagi kami melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya kau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Adam kemudian untuk habarkan benda apa yang dia belajar. Itu ilmu. Kenabian berkaitan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Tapi orang yang bijak dan berilmu belum tentu jadi nabi. Pasal nabi bukan cerita, bukan terhad pada yang tu. Nabi itu ialah pilihan daripada Allah Ta'ala. Bila Allah pilih, Allah berikan kepada nabi lelaki yang dipilih ini ilmu dan bijaksana. Nampak? Dia datang dengan wahyu, datang dengan kebijaksanaan daripada Allah Ta'ala. Dia bukan mai kita fikir, kita jadi pandai, kita jadi hebat, baru jadi nabi. Tak, dia bukan macam tu. Dia mai daripada pilihan. Pasal itu para ulama mengkritik bila ada sebahagian daripada penulis Arab yang menulis tentang jeniusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abqariyatu Muhammad tulis. Pasal tajuk jeniusnya Nabi itu bukan benda besar. Yang lebih besar nilainya daripada jenius itu ialah wahyu, pilihan daripada Allah Ta'ala. Wahyu yang Allah utuskan, itu yang paling tinggi, yang tak ada nilai, tidak ternilai dibandingkan dengan benda-benda yang lain. Di situ bezanya akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah golongan falsafah. Golongan falsafah, kalau tuan-tuan pernah dengar nama Al-Farabi, pernah dengar nama Al-Farabi, Ibnu Sina, mereka dua ni
mewakili satu golongan. Ni zaman berbeza ni, zaman daripada jauh, tapi idea dia dekat-dekat sama, iaitu Nabi ini boleh adalah sesuatu yang boleh diusahakan. Nak jadi Nabi tu boleh fikir, boleh usaha sendiri sampai jadi Nabi. Ibnu Sina kata nak jadi Nabi tu dia mesti ada beberapa syarat. Yang pertama, dia kena ada kekuatan akal. Memang pandai betul-betul ni, genius. Lepas kekuatan akal, dia kena ada kekuatan spiritual. Ruh dan semangat dia kena kuat dan dia kena bersih. Sesuci-sucinya jiwa dia kena bersih. Lepas tu dia ada kekuatan intuitif, al-hadasiyat. Intuitif ni terjemah Melayu jadi apa tak tahu. Dia gerak hati ke something like that lah. Ada pandangan yang jauh macam tu. Bila orang tu komplit ada beberapa kekuatan ni, maka dia boleh jadi Nabi. Dan Al-Farabi kata ahli falsafah tu lagi tinggi darjat daripada Nabi. Itulah dia dua orang tokoh yang selalu ditayangkan dan dibubuh nama dekat sekolah-sekolah kita. Dua-dua ni tak beriman dengan Nabi sebenarnya. Dua-dua ni tak beriman dengan Nabi. Tu cerita dia. Tapi nak macam mana, bubuh pi dalam nama tu, bukan tang Nabi tu kan, ambil tang dia punya ilmu yang lain. Tu dia. Baik, jadi kita balik tadi, Allah Ta'ala berikan hikmah dan ilmu kepada Nabi Yusuf AS, dan Allah Ta'ala tutupkan cerita dia. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan yang demikian itu kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kami berikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tutupkan sikit episod ni sampai takat ni dulu untuk gambarkan kepada kita bahawasanya orang yang melakukan kejahatan, dia tidak semestinya akan berjaya dengan perancangan jahatnya. Buatlah macam-macam strategi pun belum tentu dia boleh berjaya, pasal Allah menguasai segala-galanya. Maka bagi hamba yang mengikat dirinya dengan Allah Ta'ala, dia tak boleh lepas ikatan tu, dan dia kena sentiasa minta petunjuk daripada Allah Ta'ala dan minta perlindungan daripada Allah agar terjauh daripada sebarang bentuk perencanaan buruk manusia. Minta jauh daripada sebarang malapetaka dan sebarang ujian yang tak boleh ditanggung. Kerana Allah Ta'ala yang maha menguasai. Dan kalau kita terjebak ataupun kita terjatuh, ditimpa dengan malapetaka dan sebagainya, kena kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena dekatkan diri kepada Allah, bukan lagi makin jauh. Makin ditimpa bencana, makin lagi nak kena dekat dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala berikan kita pada kita yang lebih baik. Dan makin kita senang juga, makin kita kena dekat dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala mengekalkan nikmat tu kepada kita. Yang tu, itu poin. Yang berikutnya tadi ialah kita nak kena tahu bahawasanya Allah Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Mungkin dekat dunia orang baik tak dapat balasan. Kita kata kita duk buat baik merata dah, duk kena saja. Buat baik kat situ kita kena balik, buat baik kat sini kita kena juga, buat baik kat tu pun kita kena. Itu dunia. Ada kalanya Allah Ta'ala simpan nikmat untuk kita tu, Allah nak bagi banyak di hari akhirat nanti. Yang penting di dunia tu menjadi ujian kepada kita, menjadi ibtila untuk Allah tengok siapa yang paling baik amalannya. Kita lalulah jalan tu. Tapi kalau belum kena, jangan tempah nak susah. Itu dia. Kena ingat, bila kita lalu kehidupan kita ni, yang pertama kita tak boleh sengaja tempah susah. Satu. Dan tak boleh minta untuk susah di dunia supaya senang di akhirat. Hak tu Nabi tak bagi. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, dia doa minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma, dia kata, ya Allah, kau azabkanlah aku, kau berilah, timpalah kesusahan kepada aku di dunia ini, tapi kau berikanlah kepada aku kesenangan di hari akhirat. Dia minta, biar kalau ada segala benda buruk ke apa ke, ya Allah, bagi settle kat dunia, supaya di hari akhirat nanti dia akan dapat kesenangan. Dia kata, biar dia senang di hari akhirat. Ini tuan-tuan, cara fikir ni sebenarnya dia bukanlah tak ada asas. Ada asasnya, ialah satu,
Allah Ta'ala sebutkan tentang apa saja yang berlaku kepada kita ini ialah kafarah. Tahu kafarah? Kafarah maknanya penghapus dosa. Jadi bila berlaku bala bencana timpa kita, bila kita bersabar, itu ialah kafarah daripada Allah Ta'ala. Maknanya hapuskan dosa di dunia. Bila sampai hari akhirat, benda tu dah bersih. Nampak? Adalah asas tu. Juga satu lagi ialah bagi hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan, yang kita istilahkan sebagai hukum hudud umpamanya, bagi orang yang melakukan kesalahan jenayah syarak ini, yang ada hukuman Quran, hukuman hadis ni, apabila dijatuhkan kepadanya hukuman sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan, Nabi kata itu adalah kafarah kepada pelaku dosa tersebut. Maknanya apa yang dia buat? Kalau kata dia mencuri, lepas dia mencuri, sabit kesalahan, dihukumkan dengan hukuman kerat tangan. Ni, kerat tangan ni. Kat dunia memang hilang tangan. Dosa hak mencuri tadi tu, itu dosa yang Allah Ta'ala ada juga tu. Dengan kerat tangan tu, Allah Ta'ala hapuskan dosa mencuri tu. Kalau apa dia buat apa? Dia berzina, na'udzubillah. Zina tu benda yang sangat keji. Bukan kata seorang, dia babitkan dua orang pula tu. Bukan kata dua orang, dia babitkan keluarga, dia babitkan keturunan, harta dan sebagainya. Memang benda yang keji. Orang pandang jijik. Kalau kena tangkap, sabit kesalahan, kalau dia tak bisa menikah lagi, sebat 100 rotan. Sebat tuan-tuan, bukan sikit-sikit punya sebat lah. Walaupun bukanlah macam sebat hak penjara, kena hukuman dadah apa semua tu kan. Kena yang tu pecah berkecai. Sebatan syarat tak macam tu. 100, tapi 100 jugalah. Sebat tu bila dilakukan kepada pesalah tadi, dosa zinanya itu diampunkan oleh Allah Ta'ala hari akhirat tu. Dosa yang lain cerita lain lah, dosa lain ada. Hak mana yang dia kena hukum tu, hak tu dihapuskan. Kalau dia membunuh, maka dia dipancung kepalanya, mati. Dosa hak dia membunuh tu telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi kita kafarah. Kalau dia berzina kemudian sampai kena jatuh hukum rejam umpamanya, itu untuk dosa tu. Para ulama kata sama ada dia insaf ataupun tidak, bila dijatuhkan hukuman ke atas dia, dikira kafarah untuk dosa yang tu. Maknanya bila dia di alam akhirat nanti, maka dia akan dibicarakan untuk yang lain, tak masuk dosa hak dia kena dah hukuman kat dunia. Jadi wallahu ta'ala alam, barangkali atas idea yang macam itulah ada sahabat Nabi yang minta supaya dia susah kat dunia, tak apa, akhirat nanti dia nak senang. Dengar kat Nabi SAW, Nabi marah dia doa macam tu. Nabi ajakkan dia doa yang betul. Tuan-tuan tahu doa tu kan? Nabi ajak kat dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ni kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Itu yang Nabi ajak untuk orang beriman, doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang tu. Jadi pada setengah orang, bila dia ditimpa dengan ujian, bila dia hidup macam tu, dia tak boleh minta untuk dapat susah. Dia kena minta atina fid dunya hasanah. Minta dunia ni baik, tapi jangan lupa akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun minta yang baik. Wa qina azaban nar. Yang tu. Satu. Tapi kadang-kadang walaupun kita duk minta macam itu, Allah Ta'ala uji kita dengan Allah Ta'ala bagi macam-macam malapetaka dan sebagainya. Kena kok tu, kena kok ni, tak kena kok kata, kena kok anak, tak kena kok anak, kena kat pasangan, tak kena pasangan, kena kat keluarga, kena kat kata benda, macam-macam kena. Itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala untuk kita lebih dekat dengan Allah, untuk kita lebih buat baik. Pasal di hujung cerita yang kita nak baca ni, Allah Ta'ala nujzil muhsinin, Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang melakukan kebaikan. Dan cara Allah bagi itu tuan-tuan macam-macam cara. Untuk kisah Yusuf alaihi salam ini, dia ditindas, dia dikhianati daripada dia kecil sampai umur belasan tahun tu dia kerja, dia duduk sebagai pelayan
Ialah walaupun tak kata jadi anak angkat, tapi jadi pelayan di rumah itu bukan hidup je lebih senang daripada yang awal. Tapi dia bukan orang yang apa nama dikenali lagi masa tu, orang biasa. Tapi dia buat melakukan kebaikan, Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya dengan kemuliaan. Allah terkata, wa kadzalika, dengan Allah bagi nikmat, Allah bagi kesenangan, Allah bagi ilmu dan hikmah tadi ni, Allah berikan kepada orang-orang yang baik ini ganjaran. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga akan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah di atas semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Ada apa-apakah tuan-tuan nak bincang? Tak ada apa dah? Tak ada takat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.